Mesti di antara korang pernah menonton filem Pompeii. Okey, yang mana mengisahkan tentang letusan gunung berapi. Kalau kau tengok di bahagian endingnya, dan ini mengakibatkan ramai penduduk di sana mati disebabkan letusan gunung berapi yang amat dahsyat ni. So, dalam topik kali ni aku akan ceritakan fakta yang amat dahsyat yang berlaku kepada warga Pompeii, yang mana mereka menjadi beku akibat letusan gunung berapi ni. Kalau kita lihat penduduk wilayah Pompeii ni, dia merupakan penduduk yang aman, makmur dan tenteram. Di sebalik wilayah tersebut terdapat gunung berapi yang namanya Vesuvius, yang mana gunung berapi ni dah beratus-ratus tahun lamanya tak meletus. Maka penduduk wilayah Pompeii ni dia tak ambil kisah dan tak anggaplah benda ni akan berlaku. Tetapi pada 24 Ogos iaitu 79 Masihi, mereka tidak menjangka kehidupan mereka selama ni seperti biasa, tetapi berakhirnya dalam masa beberapa jam sahaja. Walaupun ketika itu gempa bumi sering berlaku, tetapi ada segelintir penduduk menyindari peristiwa ni dan ada juga sebahagian tidak kisah. Letupan gunung Vesuvius ni melepaskan gas maut yang amat panas sehingga mencecah 3000 darjah Celsius, bersama pula dengan abu-abu dan hujan berapi. Kemudian diikuti pula dengan lonjakan dan juga aliran piroklastik, yang mana korang tengok melalui gambar ni, dia lebih berbahaya dan memusnahkan berbanding dengan lahar disebabkan suhu yang teramat-amat tinggi, dan lagi satu, pergerakannya lebih pantas. Selepas semuanya berakhir, sepihan gunung berapi ni menghasilkan abu yang setinggi 6 meter dan telah menguburkan semua daerah Pompeii termasuk penduduknya. Selepas daerah Pompeii ni tertimbus, abu-abu ni memang selamat sehingga 1900 tahun, manakala mangsa-mangsa ini telah dihidupkan kembali, yang membolehkan kita untuk mempelajari sedikit sebanyak tentang tamadun ini. Kajian terbaru oleh pakar gunung berapi iaitu Giuseppe Mastrolorenzo dan rakan-rakannya mendapati bahawa beratus-ratus kematian berlaku semasa lonjakan piroklastik keempat, yang mana adalah pertama yang sampai ke bumi Pompeii ni. Mereka menyatakan bahawa lonjakan ini mengeluarkan abu kurang daripada apa yang mereka sangka, iaitu setebal 3 cm. Melalui gambar yang aku tunjukkan ini bukannya patung dan ini bukannya replika. Ini merupakan mayat yang sebenar, yang mana hasil daripada penggalian hanya 86 sahaja badan yang ditemui daripada 2000 mangsa yang mati. Kalau kita tengok menerusi gambar ini, menunjukkan bukan sahaja posisi badan yang boleh nampak, tetapi ekspresi wajah mereka juga kelihatan, yang menunjukkan keadaan mereka dalam kesakitan. Dan ada juga salah satu mangsa meletakkan tangan mereka di atas kepala, seolah-olah sedang melindungi diri daripada azab yang mendatang. Dan satu lagi, mangsa menunjukkan ekspresi wajah seolah-olah menjerit, dan ini menampakkan gigi dan mulut mereka sendiri dengan lebih jelas. Ada juga kalau kau tengok yang sedang merangkak, seolah-olah sedang melarikan diri daripada situasi tersebut, dan ada juga kelihatan yang sedang memeluk antara satu sama lain. Tetapi siapalah tahu kan bagaimana mereka menghabiskan minit-minit terakhir mereka. Untuk pengetahuan korang, sehingga kini 2000 penduduk Pompeii hanya dijumpai 1150 sahaja mayat. Ini bermakna majoriti 20,000 penduduk Naples yang telah melarikan diri dahulu apabila letusan gunung berapi ini berlaku. Peristiwa ini bukan sahaja berlaku terhadap manusia, malah termasuk juga dengan haiwan peliharaan mereka, antaranya kuda, anjing, babi, dan juga terdapat haiwan liar sekitar kawasan tersebut. Kalau kau tengok gambar ini, merupakan seekor anjing kecil yang ditemui yang terbaring dengan kaki yang terbengkok, dan ini memberikan gambaran yang mana saat-saat terakhir haiwan tersebut. Diandaikan bahawa pemilik anjing tersebut mengikat kakinya kerana beranggapan mampu untuk bertahan pada fasa pertama letusan itu berlaku, dan mungkin pemilik tersebut meninggalkan anjing tersebut dalam keadaan macam tu. Imej ini sebelum ni dikenali sebagai imej seorang perempuan berpelukan antara satu sama lain, yang dikenali sebagai two maidens oleh ahli arkeologi waktu ketika tu. Walau bagaimanapun, pada tahun 2017 para penyelidik mendapati bahawa kedua-dua ini sebenarnya adalah lelaki, dan timbul tanda tanya, adakah mereka ni tergolong dalam golongan gay? Sebab itulah imbasan CT dan hasil DNA telah lakukan bahawa mereka ni adalah lelaki, tetapi pengesahan lebih lanjut telah dijalankan dan dapati kedua-duanya tidak mempunyai sebarang hubungan seperti ayah anak ataupun abang adik
dan sebagainya. Namun belum pasti lagi kedua-dua pasangan ini adalah sebagai homoseksual. Walaupun hasil DNA dan juga posisi mereka ni membawa jawapan yang menunjukkan mereka ini terdapat hubungan emosi antara satu sama lain. Tabiat seksual penduduk Pompei ni menunjukkan bahawa mereka ni tidak ada sikap malu dan bersikap terbuka, yang mana Rom kuno dan Pompei dianggap sebagai budaya hedonistik, yang mana Pompei ditemui semula untuk pertama kalinya pada hujung abad ke-16 oleh pekerja-pekerja yang menggali bagi mengubah laluan Sungai Sarno. Kemudiannya mereka memanggil balik arkitek Itali tersebut iaitu Domenico Fontana, yang mana terkejut dengan lukisan-lukisan seksual pada dinding yang memang begitu jelas, dan juga barangan-barangan yang lain. Kalau kau lihat, barangan yang ditemui ini adalah barangan yang agak sensitif untuk dilihat di umum, dan ini akan menyinggung perasaan pada masa proses penggalian tersebut. Pada tahun 1819, bakal raja iaitu Francis I sangat terkejut dengan penemuan eksotik ni, yang mana telah diarahkan untuk disimpan dalam almari rahsia. Yang paling penting sekali, artifak ini tidak boleh dilihat umum sehinggalah pada tahun 2000. Yang mana paling mengejutkan sekali, orang Pompei menggunakan zakar dalam perabot, lampu minyak mahupun lonceng angin. Penemuan arca-arca, lukisan dan sebagainya menunjukkan penduduk Pompei ini begitu tidak tahu malu dan bebas untuk melakukan aktiviti-aktiviti pelacuran, aktiviti-aktiviti hubungan yang songsang. Mungkin di antara kita menganggap topik kali ini sekadar maklumat yang habis begitu saja, tetapi melalui peristiwa ini, bagi kita sebagai orang Islam, mungkin sebanyak-banyaknya untuk menjadikan tauladan bagi kita yang mempunyai agama dan mempunyai sumber rujukan yang mana kita perlu ikut supaya Allah tidak menurunkan bala terhadap kita nanti.